beliau pada mulanya join bisnes Amway ni hanya sekadar untuk membantu isteri saja, isteri tersayang katanya. Okey, namun nampak struktur perniagaan Amway ini sangat berkualiti dan meyakinkan. So beliau tidak tidak membuang masa, sekarang sedang mengejar PIN FDD, Founder Platinum. Sekarang ni beliau beliau pemegang PIN Platinum. Okey, siapa dia tu? Okey, untuk tidak membuang masa lagi, saya membawa anda tajuk invitation. Yang berkenaan dengan handphone tadi kan, orang nak call. Sekarang ni kita dalam keadaan PKP tak boleh nak pergi rumah orang, kita call. Okey, tajuk dia invitation yang akan disampaikan oleh Platinum Aizat. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. First of all, berikan tepukan gemuruh kepada diri anda semua. Tahniah kerana hadir pagi ni. Ramai, dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada masih lagi saya punya partner, GP Cikgu Masrul. Thank you for the introduction. Okey, perkenalkan diri, nama saya Aizat Rahim. Yes, macam tadilah information yang dikongsikan oleh Cikgu Masrul, GP Cikgu Masrul. Business partner saya Nur Usrin. Okey, kita orang dalam bisnes ni masuk tahun yang kedua lah kan. Alright. Okey, bisnes ni hebat, betul macam Cikgu Masrul cakap tadi. So saya tak nak lengahkan masa dan saya tak nak buang masa anda semua yang hebat-hebat ni. Saya nak kongsikan saya punya topik pagi ni. Pagi yang cerah, pagi yang indah. Jelas tak Cikgu Masrul suara saya? Jelas. Okey. Jelas, okey. Slide okey? Okey, slide cantik. Slide okey? Cantik. Okey. Okey, saya dah perkenalkan diri. So ini satu topik yang dahsyat. Kalau tengok daripada last week, kita ada, macam saya cakap sebelum ni, dia ada berperingkat. Berperingkat. So minggu ni kita nak cerita pasal invitations, jemputan, pelawaan. So saya harap semua peserta-peserta BST yang hebat ni boleh fokus dengar perkongsian ni, so kita sama-sama boleh gunakan, dan mungkin ada benda yang boleh diperbaiki, kita perbaiki. So saya nak kongsikan dulu. Okay, this is invitation. Bukan vacation. Gambar belakang macam vacation. Kita belum lagi dapat vacation. Masih lagi dekat invitation. Alright, saya teruskan. Okay. Okay, invitation ni dalam kita buat satu-satu perkara yang melibatkan pelawaan ni, dia ada dua konsep, situasi dia lah. So ni dalam bahasa Jawa ni, okay, saya translate dalam bahasa Melayu lah. Persuasions dengan influence. So ada dua konsep. Persuasion as to sway the opinions of others or make people believe dia, maksudnya kita dapat orang kata apa, membeli hati dengan dia punya minda orang yang dengar tu. Yang kedua ni dia panggil sekejap mana saya punya pen ni, laser pointer. Okay, influence. Influence is the ability, keupayaan a person to shape ataupun to transform an opinions and behavioral of other without necessarily having formal authority over them. Maksudnya, dia bukan macam kat pejabat atau tempat kerja ataupun mungkin badan uniform kan. Satu-satu perkara yang dia minta tu sebabkan dia ada pangkat. Tu bukan influence sebenarnya. So dia ni dengan kata lain, influence ni professional ataupun personal credibility. Maknanya dia punya keupayaan yang dia boleh conquer. Kalau kita tengok dalam
social media sekarang banyak, IG, Instagrammers, YouTubers, semua yang famous, dia orang tu influencer. Dia cakap je orang percaya. Kadang-kadang benda tu bukan betul pun. Macam itulah contohnya. Influence, dan kalau kita tengok kat sini, itu influence yang social media semua lah. So kita berbangga, kenapa? Sebab produk kita influence. Kalau kita betul-betul master kat situ, kita share satu yang baik. Bukan macam tambahan ke overclaim, kan? Tengok macam mana kita punya leaders, kita punya mentor. Dia orang tu influencer. Sekali dia orang cakap, semua orang dengar. So kita tak macam tu. Okay, sabar. Hari ni saya nak cerita sikit lah. Alright. A few types of invitations. Kita ada beberapa jenis invitations. Face to face. Ni yang kita nak setting lah. Nak jumpa face to face macam mana. Walaupun nampak aku nak call dia ni face to face. Jangan ambil remeh tau. Ini sesuatu yang penting. So kita kena prepare. Kita nak buat STP ke, nak ajak dia online meeting ke, one to one ke. Itu pun salah satu daripada dia. Yang kedua, appointment. Kita nak set appointment to show product. Macam ni. Show product, kita nak buat demo. Make sure kita punya lengkap tool semua. Saya percaya daripada minggu pertama sampai sekarang, kenapa kita ada bahan demo, kenapa ada FaceT, kenapa ada kelas BST, kita nak kena prepare macam ni. Semua ada preparation. Weekly class meeting pun ada macam mana. Ni pun teknik kita nak perlukan something yang berkesan bila nak cakap ataupun nak ajak orang. Dia bukan promoter biasa. Special event, cooking, big event such as BOM, rally, webinar ni kita punya BST dulu, BES dulu. Ada diamond lain. Ini kalau nak tahu berkesan tak berkesan program kita punya program rally ke ataupun besar-besaran, ni dia. Ni brother ni dengan pasangan dia, nampak kita dengan mentor, dengan saya punya upline yang hebat. Berkesan tak berkesan, kat sini lah kita orang sekarang. Sabar belum habis lagi. Itu baru kat peak. Macam mana kita orang jumpa, ini adalah rally pertama kami. Kita orang pergi, kita orang terdetik dan kita orang buat bisnes sampai sekarang. Itulah bestnya rally. Tapi macam mana invitation tu, itulah best kita punya upline. Alright. Saya teruskan lagi. Pastikan kenapa kita kena ada. Ni adalah antara input-input yang kena ambil. Kalau nak screenshot pun boleh, kalau nak salin pun boleh. Pastikan ada info tentang prospek anda. Maknanya kita dah ada profiling dia. Dia ni ahli bomba ke, polis ke, peniaga ke. So kita kena tahu background dia sikit. Bukan tanya dia, kau kerja mana semua? Tak. Kita dah build up relationship, kan. So kita kena tahu apa background dia. Takkanlah awak nak bawa cerita-cerita corporate kepada peniaga. Businessman yang katalah dia bisnes lain, dia meniaga buah durian apa semua, kan. Tapi nanti cerita pasal orang kerja kat office ataupun engineer, mungkin tak kena. So kita kena tahu macam mana kita nak tu. So ringkas dan padat, 2-3 minit. Pastikan ada planner ataupun diary. Kenapa? Standby 2-3 tarikh dan lokasi yang kita perlukan. Kenapa 2-3 minit ni? Kita nak bagi satu benda yang impact tau. Yang dia boleh tahu benda tu memang ada, kita percaya dan ada perubahan kat kita. Something. Dan kalau tak ada perubahan kat kita, mungkin kita baru. Tapi ni contoh-contoh yang orang yang aku kenal ni. Kita kena tahu dia believe. Kita bukan reka. Dan make sure kita call dalam waktu yang sesuai. Jangan member dah le call tak pasal-pasal. Dia dua benda yang kita akan terlepas. Kita sendiri yang penat, mungkin orang tu pun dalam keadaan yang tak sesuai, lepas tu dia tak nak angkat langsung. Kalau boleh pun kita kena ada bagi dia peluang untuk mungkin dia bercakap ataupun dia respon. Jangan bercakap je, lepas tu dia tak nak angkat terus. So kena ada cara yang sesuai. Call dengan senyuman, excited. Tetapi kat sini dia mention tetapi tegas. Tegas tu bukan marah. Excited ni jangan macam kita call girlfriend dulu-dulu ke ataupun tengah call bos-bos boring, saya tak sihat ni. Jangan, kena berdiri dan dalam keadaan bersedia, sebab itulah semangat ataupun kita punya, orang kata apa, kita punya vibe tu ada. So jangan baring-baring sambil, so orang sedar tau tone suara kita tu, chord suara tu keluar, orang pun dengar macam apa khabar, kau tengah buat apa, dia pun boring. So dia pun tak excited. Ni kita excited, kita kena tunjuk macam mana kita excited. Lepas tu kita control lah. Jangan biarkan dia maybe habis dia cerita pasal anak bini, kawan dia bercerai apa semua, kambing terlepas semua, jangan. Habis kita pun dah tak ingat apa tadi aku nak cakap dah. Sebab kita nak tunjukkan kita master dengan apa yang kita nak kongsi kat dia tu. Siapa semua ada minat kat sini, kan. Macam mana kita cerita minat kita tu dengan orang.
Cerita. Kadang-kadang orang gelak pun, alah kau ni macam-macam. Tapi semangat tu penting. Gunakan catchy invitation. Apa dia catchy invitation ni? Kita kena ada gunakan something yang macam cakap tadi, dia berbalik kepada ni. Pastikan kita ada info kepada prospek kita. So kita tahu kat mana dia nak tarik. Minat dia ni ke apa? Meniaga. Minat dia ni menggunakan barang. Dia suka jaga kecantikan. Dia suka jaga kesihatan. Dia memang suka side income. Sebab kita kena tahu, kadang-kadang orang yang betul-betul kaya ni ataupun dia memang ada duit, dia yang nak cari ekstra. Kadang-kadang orang yang perlukan ni, dia kurang sikit dia punya effort. So kita kena usik-usik sikit dia. Kita kena share yang berkenaan. Jangan sembarangan. Benda-benda ni, call-call ni kena ada study, kena ada structure, kena ada planning. Saya tunjuk sikit-sikit. Okay, ni next. Tips dia. Seperti saya tulis ni, saya sebut kat semua orang. Persediaan mental sangat penting. Jangan buat sebarangan andaian. Ni belum call lagi. Dia ni mesti tengah tidur ni. Sebab benda-benda tu akan mengganggu kita punya emosi. Ataupun kita punya persembahan nanti, percakapan kita. So jangan buat sebarangan andaian. Lepas tu mesti kena ready. Ready dalam terima rejection. Sebab apa ready ni saya cakap, kita jangan orang kata melantun ke, kita nak balas balik marah ke, jangan. Relax je. Dan kita bersedia. Kita kena ada jawapan yang sesuai. Buang yang nombor tiga ni, buang mindset untuk meng-MW-kan orang. Jangan. Kita nak cerita pasal kadang-kadang topik kelas, demo masak, fokus dekat kita punya objektif utama. Jangan MW-kan orang, dia jadi lari kita punya fokus ataupun objektif. Invite untuk educate atau share value. Bukan untuk fokus sign up dan jual barang. Betul? Macam saya cakap tadi atas tu. Maknanya kita nak beritahu the best benefit dalam BES yang sekarang ni kita ada apa? Webinar kan? Apa benefit dalam webinar tu? Kenapa? Siapa yang dah berubah? Orang yang aku kenal. Tu kalau orang yang baru lah. Tapi kalau memang ada benefit dah dapat beberapa income tu, numbers yang tertentu, percentage yang dah dapat duit lah. Ikutlah struktur BFI apa semua, walaupun 15%, walaupun 18%, tapi income yang banyak, boleh sharing. Sebabkan inilah aku bersungguh-sungguh. Buang rasa marah, kecewa, down dan malu. Ini penting. Ini sangat-sangat penting. Sebab biasanya ini yang akan ganggu emosi kita. Mungkin ada yang pendengar kat sini akan cakap, biasalah tu. Mana boleh kita nak macam diorang dah buat lama. Tak. Percayalah, benda ni boleh. Kita, orang yang dah ada dalam ni, ada ibu bapa, ada ketua keluarga, abang, kakak, anak, kita dah melalui benda ni dekat di kita punya apa orang kata hari-harian tu. Ada je kita menghadapi benda-benda ni dengan positif, dengan bersemangat. Kalau tidak kita dah duduk terbaring, mungkin kat hospital mental ke apa kan. Sebabkan kita positif tu kita boleh hidup, kita boleh kahwin, kita boleh ada anak, kita boleh pergi kerja, boleh pergi interview, macam-macam kita dah buat. Kita ni orang hebat. Okey, untuk dapatkan 2 atau 3 appointment perlu banyak call. Jangan, kita orang pun ada experience, kita orang pun pernah buat dulu. Saya dah call lah ni, banyak dah saya call, tapi dia orang semua tak nak. Berapa? Plan tanya, berapa dah call? Adalah 2 orang ni, dia belum jawab. 2 orang. Baki banyak, 10, 15, 20. Biar daripada 20 tu 2 dapat pergi. Kan bagus? Satu hari. Hari kedua buat lagi 20. Macam tu. Itu dia punya dia punya percentage ataupun dia punya peratusan kena tu tinggi. Elakkan appointment dalam pejabat ataupun tempat yang bising. Okey, dalam pejabat ni satu lagi etika. Macam saya sendiri tadi partner MC saya ada di situ, saya bahagian ataupun pekerjaan ataupun tugas saya, role and responsibility saya memang berkenaan dengan HR. Ini memang bahaya. Kita ada buang pun orang. Kita ada gantung orang dan kita ada turunkan pangkat pun orang-orang yang buat macam ni. Kadang-kadang dia buat appointment ataupun buat discussion benda yang tak berkenaan dengan kerja dia. So bahaya. Tempat benda tu etika lah. So orang MW ni etika tinggi. So kena hati-hati. Tempat public and bising sebab apa? Orang tak fokus. Gangguan. Alhamdulillah sekarang ni tempat yang public and bising ni tak adalah. Sebab kita baru je nak dapat. Itu pun ada SOP semua. Kalau tak adalah kecoh-kecoh dalam kedai apa-apa kan. Okey, penting. Sila buat panggilan susulan. Sekali kita dah buat call tu, kita mesti ada follow up. Jangan tinggalkan. Itu yang penting, ada record, tracking. So kita follow up. Dan kita kena dengar apa dia punya respon.
anak ke, apalah masalah dia. Gunakanlah alat buku ke CD ke apa, lepas tu nak jumpa dia, bagi dia balik. Itu kalau dapat face to face lah, sebab kita nak tengok apa reaksi. Sebab kita akan gantungkan dia dengan something. So itu adalah modal untuk kita jumpa balik. Kalau dalam Zoom ataupun online ni pun kita carilah something untuk dia counter balik. Mana kita nak tanya date, bila kau free semua. Sebab kita kena bantu dia tau. Especially kita punya downline mungkin. Kita nak check apa masalah dia. Mungkin application dia ke, ataupun data ke, wifi ke apa-apa, kita cuba bantu dia untuk dapatkan jawapan untuk dia. Bukan susahkan dia, so nanti orang pun tak nak dah. Okey. Boleh terima Alright. Kalau boleh terima, saya nak tengok komen ada tak? Komen boleh tekan nombor 5 tak? Nombor 5. Aktifkan jari, back, tekan nombor 5, boleh terima? Nampak komen. Ada tak? Okey. Oh, banyak. Okey, saya nampak nombor je. Tak apa, saya nak baca. Okey, hasil dari invitation. Okey, ni nampak kat laut. Kenapa saya buat background laut ni? Dia tenang sikit. Dah lama tak pergi tengok laut kan. So, relax walaupun kartun. Okey. Hasil daripada invitation kita ada 3. So, dia hit. Maknanya hit tu kenalah. Berjaya dapat appointment. Dia pun bersetuju untuk datang. Yang kedua, kita kena ada kategori ni tau. Sebab dalam setiap pekerjaan kita kena organize. Kita nak keluar rumah pun, kita dah tahu dah. Oh, nak hujan, aku kena standby baju hujan. Aku kena pakai kasut hari ni. Kasut aku make sure yang bukan boleh kena hujan sikit, pakai selipar standby. Kereta, nak pakai kereta yang mana? Yang ada minyak tak malam tadi? Sebab itu penting. Tu planning, organize. So ini salah satu dia. Walaupun ini hanyalah rekod panggilan kita, tapi inilah yang akan bantu kita nanti nak buat rujukan. Yang kedua, miss. Dia tak jawab call ke, ataupun dah call tapi dia macam 50-50. Nantilah aku fikirkan lah. Nantilah Akmal, nanti aku call kau balik lah. Yang tu kita follow up lah. Yang tu miss, kategori kedua. Kategori ketiga, flush. Bukan flush toilet tu tau. Flush, tapi dia macam flush toilet lah konsep dia, reject. Dia reject ni dia tolak terus lah. Dia alamak tak boleh lah aku ada ni. Tapi macam tadi kena positif. Dia tak nak tu sebab apa? Tulis juga. Dia tak nak sebab isteri tak bagi. Isteri dia kontrol. Macam-macam lah. Takut jumpa orang lain kat online. Bukan salah kita, salah dia. Mungkin dia ada apa sejarah lama ke apa-apa kan. Okey. Ataupun isteri dia, suami tak benarkan. Takut orang lain tengok isteri dia. Macam-macam tu tulis lah. Apa pun alasan ni kita tulis. Okey. Nanti kita refer upline kita. Alright. Ini tools yang paling kuat dan paling strong. Dalam BST ni memang ada diajar. Saya minggu lepas ada senarai nama. Kita dah standby. Kita tulis siapa yang kita nak call. Profiling. Siapa. Untuk apa. Dia orang pekerjaan apa. Yang kan tadi saya share kan. Kita tahu latar belakang dia apa. Ahli judo ke, ahli persatuan silat cekak, apa kita tahu, apa background dia. Dia tengah buat apa sekarang? Mungkin tengah menghadapi masalah ke, tengah set up business ke. Kita nak tahu, elok-elok kita tahu. Okey. Lepas tu buatlah sikit homework berkenaan dengan current situation kan. Yang terbaru ni mungkin apa? Siapa Perdana Menteri yang terbaru? Semua orang belum tahu kan? Ke dah tahu? Okey, macam mana dia naik, macam mana kabinet akan datang. Mungkin dia nak start, tapi jangan panjang-panjang lah, itu topik je. Alright, kalender penting. Kalender ni adalah kita punya bos dalam kita buat bisnes ni. Kena ada rujukan, kena ada semakan. Tarikh-tarikh ni penting. Kita tak nak clash dengan benda bukan-bukan. Sebab apa? Nampak macam kita tak bersedia. Orang tanya, tak boleh lah minggu depan birthday aku nak buat besar-besaran ni. Dah, kantoi kita tak ingat birthday dia. Padahal best friend. So kita kena tengok birthday mak kita ke, mak dia ke, ataupun tarikh anniversary dia ke. Kita kena tahulah, sikit-sikit borak-borak lah itu. Dalam masa sama, timing dalam kalender ni penting untuk kita. Kita ada macam-macam program yang kita kena set dalam tu. Kita ada BOM, kita ada BOP, kita ada BES, kita ada kelas artistry workshop. Kita punya BST setiap hari Sabtu, setiap hari Isnin. Semua dah kena ada color kat sini supaya benda ni tak mengganggu. Dan peringatan kepada semua peserta dan saya sendiri, semua dalam ni, sekiranya kita ada program yang diadakan oleh kumpulan kita, kumpulan besar kita, kumpulan kecil, make sure kita ada join. Especially kita yang buat bisnes, kita leader. Jangan kita pergi ke
tempat lain ke, tiba-tiba ada masalah ke, sebab tu yang kita nak bersedia orang tengok kita. Kita punya orang sekeliling tengok kita. Business partner kita tengok kita. So make sure ini petua. Dulu-dulu pun saya punya upline, saya punya mentor selalu ingatkan, pergi mana-mana kena make sure jangan clash dengan hari-hari kita ada meeting. Peringatan besar. Tulis kat kita punya kalender. Benefit dia memang untuk kita. Kalau tak percaya, follow betul-betul tengok apa jadi. Kita orang dah tahu hasil dia. Alright. Ni dua ni senarai nama penting. Kenapa kena ada senarai nama dengan kalender ni? Ni dia. Bila untidy workstation versus organized workstation. Kau tengok kat sini tengok yang belah kiri ni. Ui, macam-macam ada. Dia main hirup je. Ada speaker, earphone, i18, gula-gula ada. Kan? Yang bawah ni pun sama, bersepah-sepah. Mungkinlah yang bawah ni tak berapa ketara. Dan kebanyakan leaders kita pun ada juga macam ni kan. Kalau memang time-time closing mungkin stres kan. Tapi kemas. Sebab bila kita kemaskan dalam keadaan macam ni, saya sendiri pun kadang-kadang macam ni, tapi kejap je lah. Kalau kat office, kita dah kena tiket ni, kena samanah. Tak boleh, mesti kemas. Workstation kena clear. Macam belah kanan ni tengok. So, kenapa kita kena ada macam ni? Macam yang atas tadi lah. Ada siap kalender kita, ada siap senarai nama kita. Baru kita rasa aura tu bila kita nak buat something. Nak buat call ke, nak buat appointment, style, gaya. Vibe tu ada, aura tu ada. Aura tu penting. Kekemasan. Itulah kita punya, orang kata apa, prinsipal. Orang buat MW ni, orang prinsipal dia tinggi. Dia kena ada. Dia lain, premium. Dia tak sama macam kat market-market luar tu. Alright, ni sampai ke penghujung ya. Terima kasih semua. Bukan, belum lagi. Sabar. Okey, ni demo. Saya dah sampai ke waktu ataupun demo perkara yang memang kita semua kena fokus dan dengar. Yang ini adalah orang kata premium ataupun eksklusif eksklusif untuk semua. Saya akan buat beberapa panggilan live. Ni tak ada pilih ni bukan lakonan semula ke apa-apa, memang live untuk saya buat invitation. Okey. Alright, semua orang nak dengar ke? Tengok komen semua orang nak dengar. Nak dengar tulis situ. Nak. Saya nak tengok. Okey. Semua nak semua nak. Okey, saya akan buat. Kita akan mulakan sebab kita kan ada program. Kita akan ada kita punya BOP, itu memang setiap hari Khamis. Lepas tu kita ada kita punya kelas hari Isnin. Lepas tu kita ada kita punya yang paling besar sekarang kita punya BES. Kita punya webinar. Kita punya webinar yang akan berlangsung pada 11 hari bulan November. Webinar 4.0. Lepas tu tak kisahlah kelas masak apa. Okey, saya nak mulakan dengan webinar dulu. Okey, saya nak mulakan dengan webinar dulu. Okey, saya nak call orang ni. Sekejap Saya pernah kongsikan dengan beliau iklan dulu lah. Tapi saya belum follow up lagi. Okey, saya akan cuba follow up. Okey, dengar macam mana perkongsian ni. Okey, saya mungkin akan cuba satu yang saya dah share. Tu belum, saya cuba dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Doktor. Sihat ke? Sihat. Mana sihat? Alhamdulillah. Doktor dekat klinik ke? Tak ada, kat rumah. Kat rumah. How's everything? Okay? Okay, so far so good. How's your center yang baru tu? Dah set up ke macam mana? Dalam progres ni? Dalam progres lagi sebab tergendala kan sebab PP semua tak boleh buat. Okay. Doktor, I just nak recap. Hari tu kan I ada share dengan you pasal yang program tu, business tu kan. Nampak I ada share kalender dengan the poster yang I bagi dekat doktor tu, Dr. Ryan. So 11 hari bulan September. Dia online lah, fully online Zoom. RM10 je doktor. So mungkin boleh share tengok lah macam mana dia orang buat business. Doktor dah ada business established kan. Cuma this is something different. Saya pernah share kan sebelum ni kan. Okay, doktor boleh go through. Online saja doktor. 11 hari bulan. Kalau tak ada apa-apa saya masuk.
Boleh RM10 je. Nanti kan I bagi nombor akaun, nanti kan doktor ni lah dengan saya bagi link. Alright. Boleh doktor sorry doktor ganggu weekend doktor Tak apa, tak ada masalah. Alright, take care doktor. Stay safe Assalamualaikum. bye. Okay. First attempt. Basah kat tangan ni. So nampak macam senang kan? Tak berapa senang. Betul-betul basah. So ni datuk doktor. Dia ni doktor yang ada klinik, ada center. Actually dia customer, pernah beli barang atau produk dengan saya, beli Sky. So dia ni memang ada bisnes sendiri, dia ada klinik banyak pun. Cuma kita nak cakap dengan dia tu, kita tak nak nampak macam kita bisnes, sebab dia pun daripada background yang berbeza. So okay, tadi tu maknanya hit lah. Remark hit. Saya dah tulis dalam list saya, okay hit. So hit maknanya nanti kita bagi link lah, follow up bagi link. So macam mana kita tengok. Alright. So ada soalan ke? Kalau reject next. Betul, kalau reject next saya ingat soalan. Okay, saya nak call orang yang saya tak kongsikan pun poster tu. Sekejap susah juga sebab semua saya kongsi kan. Ni saya rasa saya tak kongsikan lagi dan dia bukan ABO pun. Saya tengok macam mana dia punya respon. Sorry, please try later. The number you have dialed cannot be reached at. Yang ni miss lah. Betul-betul miss. So kita cuba yang lain. So fokus saya ni webinar lah. Kalau kelas malam sebenarnya semua tu kita kena buat proper. Kadang-kadang orang mungkin, saya dulu ni saya cakap jujur, saya dulu kelas hari Isnin. Kelas biasa, orang nak pergi macam mana, duduk dalam center tu semua orang tak nak pergi. Tak, ajak. That is the best moment yang kita dapat belajar macam-macam. Okay, saya call lagi Ini okay. 2 miss. Okay, last. Mungkin last saya boleh lagi miss ni miss. Itu sebenarnya sekali kita buat tu je yang rasa macam agak kekok, tapi lepas tu dah okey dah. Okey. Cuba. Ini di ABO tak aktif tapi dia beli barang. Saya tak share dengan dia. Dapat share lagi. Okey. Satu lagi, saya buat satu lagi, tak puas hati. Tak puas hati. Ramai pagi-pagi Sabtu ni mungkin tengah-tengah relax lagi kan. So kita nak tengok ada orang lagi tak. Okey, kita cuba okey. Halo, Cik. Waalaikumsalam. Ya, Cik. Kat mana Abang Imran? Ya. Kat mana tu? Kat rumah saya naik cuti, Cik.
Oh, cuti. Annual leave. Ada je rumah. Tengah asah keris ke apa? Tak adalah. Saya tunggu anak lah. Oh. Anak yang cikgu tu dengan Raumah pergi second dose. Ah. Yang kecil tak ada siapa jaga. Okey. Kalau takut lama kan, malah nak potong kerja. Okey, Abang Ran. Cuti terus. Dia macam ni, 11 hari bulan tu Sabtu ada lagi satu webinar. Berapa bulan? 11 hari bulan 9. Okay. Webinar online lah. Cerita pasal bisnes ni jugalah. Macam tu kan ada, tapi ni lain-lain lah background dia orang bisnes ni. Tu yang macam saya share Abang Ran. So nak share dengan Abang Ran RM10 je. Dia tak sampai lah tu hari dia orang bercerita ada 5 orang leaders yang dah berjaya lah buat, ada yang dah berumur, ada yang background lain-lain, engineering, ada yang bisnes, ada yang asal orang-orang biasa Kampung Medan tu kan, Taman Medan, tapi dia berjaya lah dalam bisnes. Ada yang cikgu pegawai kerajaan. 11 hari bulan September. 11 bulan 9 hari Sabtu. Hari Sabtu kan Abang Ran kerja pun. Kerja lah. Kerja kan? Okey. Saya kerja 6 hari lah. Saya bukan exact. Okey, kalau macam tu boleh Abang Ran sambil-sambil lepas ni tak tahu nak nanti kan ada at least tengok mungkin timbul pula idea kan. Betul juga kan budak ni cakap kan. Boleh Abang Ran. Boleh. Nanti kan saya bagi link, dia RM10 ya Abang Ran. Tak ada hal kan. Nak daftar ada dekat link tu. Nanti Ajar saya lah, Isnin ajar saya lah nak daftar. boleh tak ada hal. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Yang ni kita kena ajar dia, betul dia tanya. Dia nak kena ajar dia hit satu lagi. Mungkin saya nak cuba satu lagi kalau boleh. Saya nak cuba yang hardcore sikit lah. Boleh tak? Ada masa lagi ke MC? Masa dah pun habis. Satu lagi? Satu lagi boleh. Okey, satu boleh. lagi. Alright. Baik, sekejap Okey. Hello. Halo, Assalamualaikum. Salam ya. Encik Jurutera, apa khabar? Oh, alhamdulillah baik. Kat mana tu, Fadli? Dekat bilik air ni tengah mandikan anak korang. Alamak, tengah mandi. Abi, boleh cakap kan ni? Dia tengah siap di bilik air ni. Abi boleh cakap kan ni? Gosok gigi. Cakap. Oh, kau tengah tengok je lah Tengoklah saya gosok gigi ni. Ni ada satu webinar aku nak ajak kau 11 hari bulan September. Online lah. 11 September. 11 bulan September Sabtu. Oh, Aku tak share lagi link dengan poster promotion speaker tu, tapi ada 5 orang lah speaker, background berbeza-beza lah kat situ. Ada businessman, ada orang Petronas, ada cikgu. So I think dia orang ni ada background yang berbeza-beza lah. At least kau boleh review kat situ lah. Something mungkin boleh ada idea untuk next year nak aktif balik ke macam mana. Okey. 11 hari bulan 9. Aku bagi link. Tapi dia kena bayar lah ni Fadli, RM10 je. Boleh kan? Ya, RM10 lah, dah tahu. Okey. Kalau macam tu okey lah, tak ada masalah. Sorry lah ganggu kau hari Sabtu ni. Okey. Okey, Fadli, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okey, nasib saya baik, cuma nasib tak baik kepada semua yang lain, tak dapat dengar. Yang saya call tadi yang tak angkat tu semua sebenarnya yang memang hardcore yang sebenarnya banyak sangat refusal. Tapi dia orang tak angkat pula hari ni. Tak dapat nak tunjuk live. So live yang tadi alhamdulillah memang ada miss, ada 5 kali call 3 hit, 2 miss. So ini contoh kita kalau boleh rangkumkan benda yang kita nak cerita tu, dah padatkan. Kita asingkanlah orang yang kita dah kongsikan, yang belum, limitkan. Apa pun kita express benda tu dalam keadaan excited, confident. Jangan macam
So benda tu yang penting. Seronok sebenarnya buat ni call. Jangan WhatsApp. WhatsApp tu macam you dekat pergi pasar raya, you promote, ada promoter datang jumpa, ni RM3, ni RM3 dapat 5, yang ni 15. Lepas tu dia tengok muka you daripada jauh. Beza dengan orang yang datang cerita, walaupun mungkin kita punya baju kecil je, seluar kecil ataupun t-shirt je, tapi dia cerita okey, t-shirt ni ramai bang orang beli. Dia tak panas, lepas tu dia tak menetas kain dia, dia tak bau busuk. Ni walaupun t-shirt je. Sebab tu kita suka dia cerita macam tu. Tapi abang beli ni 3, abang dapat lagi 1 sana kat sana ni. Kita cerita pula benefit apa yang dia akan dapat. Kan kita suka kan promoter macam tu kan. Pada promoter nak apa? Ni harga. Kan tak best kan? So macam tu lah. Kita jangan jadi promoter yang macam tu. Kita share sebab this is our program, this is our business. So kita kena fokus cuba buat. Yang penting ambil langkah. Orang tak nak tak apa, betul. Belum rezeki dia, tengok Diamond cakap. Belum rezeki dia, bukan rezeki kita. Belum rezeki dia. Kita minta maaf je lah dengan dia, kita cakap dengan dia, alhamdulillah, nanti rezeki kita doakan yang terbaik saja untuk dia. Okey. So itu saja perkongsian daripada saya. Saya harap semua orang boleh cuba ikut proses yang tu dan call. Seronok. Sebenarnya kita memang pakai pun sebelum ni, tapi mungkin borak-borak benda yang melibatkan kerja ataupun ada setengah lelaki, jangan ingat perempuan je, lelaki pun ada membawang. So kurang tu, kita buat yang lebih benefit. Alright. So itu saja daripada saya. Selamat mencuba. Jumpa anda semua di puncak kejayaan.